Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita sudah berada hari yang ke-26 hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya semalam dalam program buat kesilapan sedikit. Saya mengatakan malam semalam itu malam yang ke-27. Malam tadi malam ke-27. Sebenarnya malam tadi malam yang ke-26. Hari ini ialah hari yang ke-26. Malam inilah malam yang ke-27. Minta maaf pada penonton kerana saya agaknya nak mencepatkan lagi hari raya. Saya pun tak tahulah macam mana malam tadi saya menyebutkan malam yang ke-27. Sebenarnya malam tadi dengan hari ini adalah malam tadi malam yang ke-26. Pagi ini ialah pagi yang ke-26. Dan hari ini adalah hari yang ke-26. Tuan-tuan dan puan besok, malam nanti tuan-tuan, malam 27. Malam 27, malam ganjil, 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan tengok berpusu-pusulah. Kalau misalnya tidak ada COVID-19, berpusu-pusulah. Orang daripada semenanjung Arab, daripada tanah Arab, tuan-tuan dan puan keliling tanah Arab, pergi. Tuan-tuan yang naik kapal terbang, yang naik kereta, yang naik unta dan sebagainya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Mekah terutamanya, untuk mereka, tuan-tuan dan puan, mengkonsentrasikan seluruh jasad mereka, akal mereka, ruh mereka, emosi mereka, apapun mereka berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempraktik agama di peringkat yang maksimum, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Setiap tahun. Dan kalau kita lihat tradisinya daripada zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in sampai yang mutaakhir ini, kita lihat pun tuan-tuan makin penghujung Ramadan, makin bersemangat mereka. Makin hujung Ramadan, makin bertenaga mereka. Makin hujung Ramadan, tuan-tuan, makin nampaknya melonjak-lonjak keinginan untuk memujuk diri, bertafakurlah. Banyak baca Quranlah, banyak tahajudlah, banyak berdoalah, banyak berzikirlah, banyak bersedekahlah, banyak memperhatikan orang miskin, orang fakir, orang asnaf, golongan asnaf. Banyak memikirkan mereka yang tidak bernasib baik kecuali dibandingkan dengan kita misalnya. Inilah yang difikirkan, tuan-tuan, di samping para sahabat di berkat individu memperbanyakkan, tuan-tuan, amalan-amalan infradi, amalan persendirian, amalan berjamaah bersama keluarga, bersama anggota masyarakat, tuan-tuan dan puan, amalan ke masjid, amalan ke surau, amalan i'tikaf dan sebagainya. Tetapi oleh kerana COVID-19, PKP ini, maka tuan-tuan dan puan, amalan-amalan tersebut tidak dapat dijalankan di tempat awam seperti di masjid dan di surau. Apapun boleh dilakukan di rumah, tuan-tuan dan puan. Pagi ini, tuan-tuan, kita berada di dalam membicarakan persoalan mengenai, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah, tuan-tuan dan puan. Hari ini kita pergi kepada sifat mazmumah yang ke-11. Yang ke-11 dah, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Al-ghibah. Ghibah ataupun mengumpat. Ghibah ataupun mengumpat. Saudara, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat, "Engkau nak tahu ke wahai sahabat, apa dia ghibah itu? Apa dia mengumpat itu?" Sahabat macam biasa menjawab, tuan-tuan, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Allah dan Rasulnya lah mengetahui. Apa Nabi kata, tuan-tuan dan puan? Zikruka akhaka bima yakrah. Itu dia punya artinya. Kau nak tahu tak arti mengumpat? Nabi menjawab, zikruka akhaka bima yakrah. Artinya, tuan-tuan dan puan, Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menyebut perihal saudaramu yang tidak disukainya. Kamu menyebut perihal saudaramu, apa yang kamu sebut itu yang tidak disukainya. Itu mengumpat, itu ghibah.
Dalam dunia ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, tak tahulah saya, mungkin teman-teman tidaklah saya ni. Memang kalau tak keluar pun, niat hati tu ada, niat hati ada tuan-tuan. Kalau tak keluar di mulut pun tuan-tuan, lukisan di hati itu sudah ada. Nak mengumpat, nak mengeji, nak memperkatakan sesuatu yang tidak benar. Kita nak yakinkan orang tuan-tuan, itulah yang benar, itulah yang benar, itulah yang benar. Tuan-tuan, kita ambil tadi, pengertian mengumpat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menyebut perihal saudaramu yang tidak disukainya. Misal tuan-tuan, ambil misal. Kita dalam keluarga, tuan-tuan, dalam keluarga. Orang tak nak misalnya ahli keluarga kita, adik-beradik ke, sepupu ke, ataupun ipar kita misalnya tuan-tuan puan, tak mahu disebutkan yang katakanlah, dia tak mahu disebutkan. Katakanlah dia tu bermenantukan kepada satu orang. Dia tak nak disebut. Dia nak dirahsiakan. Orang dah tahu tapi dia nak rahsiakan. Dia tak suka disebut. Dia menantu sianu. Kenapa tak mahu disebut? Kenapa tidak dikaitkan dengan menantu bapa mentua, mak mentuanya? Dialah yang tahu. Kita pun tak tahu tuan-tuan puan. Tapi kita tahu sikit-sikit. Jadi kita sebut, kita umpat dia tuan-tuan. Kita umpat dia. Beritahu orang lagi. Dia tak suka mak mentua dia. Kau tahu kan cerita dengan mak mentua? Allah, sejak sebelum kahwin lagi. Dah bercakap-cakap dah sebelum kahwin lagi. Itu kahwin macam terpaksa tu. Mak bapak bukan restui kahwin dia tu. Itu ngumpat tuan-tuan. Suka tak dia mendengar perkataan itu? Dia tak suka sebab dia dah bagi tahu dah. Tolonglah jangan sebut-sebut. Itu soal private tu. Soal aku dengan mak mentua, bapak mentua aku. Itu soal private. Biarlah aku seorang yang tahu. Biarlah aku seorang yang pikul kalau ada masalah dengan dia. Biarlah aku seorang yang tanggung kalau ada masalah dengan dia. Dengan mentua dan bapak mentua. Itu satu contoh. Contoh lagi tuan-tuan. Katakanlah. Dia dapat bonus tahun ni. Entah macam mana. Dalam COVID pun dapat bonus tuan-tuan. Sampai 6 bulan bonus. InsyaAllah. Dia tak mahu kita bagi tahu kepada orang. Dan dia tak mahu orang lain tahu. Dia tak mahu. Tapi kita pula, kita yang lebih mangkuk daripada kuah ni. Kita lah tuan-tuan. Kita cakap, ui, dahsyat tuan-tuan. Bukan 5 bulan, kau tu 7 bulan bonus dia, 7 bulan. Tapi lokek. Bagilah sikit kita ni, kita yang tak mampu ni. Kita nak menghadapi raya dengan COVID ni. Bagilah sikit. Tak ada, tak sebut apa pun. Bahkan dia tak bagi sebut pun. Teruk tu. Itu tu mengumpat. Katakanlah tuan-tuan, ambil satu lagi cerita misalnya. Baru beli kereta. Orang tahu semua kereta. Tapi dia dah bagi tahu dah. Janganlah Allah. Ini kereta kecil, kereta biasa je. Ni tak ada apa pun. Mana tuan beli kereta? 3 biji kat rumah dia, kereta 3 biji kat rumah kita dia. Jangan main. Hijau ada, merah ada, kuning ada. Dengarnya nak beli sebiji lagi. Apa kita kisah nak beli sebiji ke 2 biji, 3 biji lagi? Itu soal dia. Pasal apa kita suka cerita? Orang balik rumah orang kahwin lagi tuan. Yang ketiga, yang keempatnya. Balik rumah orang kahwin. Allah. Engkau tahu dia kata pengantin tu pakai 3 juru andam. 3. Tapi bila aku tengok keluar, pucat. Muka pucat. Lesi. Pucat. Tuan, mengumpat. Dengarnya panggil tuan-tuan ya. Sampai orang Kedah panggil tukang masak. Hebat lah dengarnya. Tapi nasi jelantah. Tuan-tuan tahu nasi jelantah? Nasi ni separuh mentah tuan-tuan. Jelantah. Ni. Mengumpat. Masya Allah. Suka ke orang yang diumpat tu mendengar nasi yang ditanak dalam majlis dia jelantah? Tak suka. Suka ke orang mendengar kita pakai tukang masak daripada Kedah, kononnya nak memasak yang hebat, dengan menu yang hebat, dengan resepi yang hebat, khusus untuk anak-anak sulung yang nak menikah ni. Suka ke dia kalau kita sentuh tentang pilihan masakannya tak bertepatan dengan selera orang tempatan? Orang Kedah kari. Orang kat sini tom yam. Jadi tak bertemu. Ngumpat tuan-tuan. Ngumpat. Itulah yang tak betul itulah. Aku tahu, ya Allah, dahsyatnya. Tak cukup.
Kuih tak cukup, tak cukup. Habis makan balik gitu aja. Tak ada, sweet tak ada. Pembasuh mulut tak ada. Kau tahu tak ada. Umpat, tuan-tuan, umpat. Alah, belajar tinggi-tinggi belajar. Kononnya belajar, dengar dia beli. Dia beli, degree tu dia belinya. Mengumpat, tuan-tuan. Sukakah dia mendengar orang kita umpat itu bahawa degree yang dia dapat tu dia beli? Tak suka. Mind your own business. What's wrong? Dia nak beli itu soal dia, dia tak mau beli pun soal dia. Itu soal dia. Dia bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia minta kerja menggunakan degree dan orang discover degree itu ialah degree yang dibelinya, bukan usaha penat lelahnya belajar, serah dia lah. Serah majikan dia lah, bakal majikan dia. Apalah yang kita risau-risau? Apa yang kita sibuk-sibuk? Kenapa kita jadi manusia penyibuk? Why kita jadi Mr. penyibuk? Inilah tuan-tuan. Banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh beri tuan-tuan dan puan. Tengok. Orang yang beribadah pun kita mengumpat. Orang yang beribadah. Yelah dia, tengok. Petang maghrib semua, satu keluarga pergi. Baru aja dia orang tu. Dulu teruk. Lebih teruk macam kita ni. Lebih teruk pada kita lagi. Sekarang barulah 3 bulan ni pergi masjid. Kononnya pergi masjid. Orang pergi masjid. Orang sudah ada satu kesedaran. Orang sudah ada keinsafan. Yang patut dialu-alukan. Dan mereka menjadikan cermin kepada kita. Yang boleh tergerak lagi hati untuk ke masjid. Apa ada masalah kepada kita? Tuan-tuan. Dia pergi masjid, kau tengoklah dia bawa beg. Pergi masjid bawa beg. Aku tengok buku-buku dia bawa, buku catatan dia bawa, pensel, pen dia bawa, habis semua dia bawa. Pergi masjid kau dia bawa buku-buku tu semua. Buku catatan lah, buku apa, buku exercise lah, buku apa. Apa masalah kita tuan-tuan? Mereka pergi ke masjid, suami isteri bawa buku nak catat. Apa yang guru bagi nak catat. Apa yang pendakwah bagi nak catat. Apa yang pengkuliah bagi nak catat. Nak dicatatkan. Supaya tidak lupa. Supaya boleh disemak waktu balik nanti. Tak banyak orang buat. Tapi dalam pengalaman saya dan ceramah-ceramah saya pergi satu negara ni pusing tuan-tuan. Saya dengar orang perempuan. Kuliah orang perempuan. Kuliah duha misalnya. Kebanyak orang perempuan tuan-tuan bawa kertas, bawa buku, bawa exercise book, bawa pen, catat. Sampai di ke masjid, masing-masing ambil rehal. Ada rehal, kan masjid banyak rehal tuan-tuan. Rehal, dan rehal tu menjadi alat tempat menulis. Catat. Bagus. Dan inilah yang patut kita galakkan. Tapi kita umpat dia tuan-tuan. Yang itu pun menjadi bahan umpatan kita. Tuan-tuan yang penting sekalian, saya nak menyebutkan tadi ayat yang saya baca tuan-tuan. Ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan yang saya baca tadi menyebutkan dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Selamat tinggalkah kamu. Kami tidak akan berdamping dengan orang-orang yang jahil. Allah tuan-tuan. Wa idza sami'u lagwa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Allah. Mereka orang yang jahil. Yang mengumpat ni yang jahil. Mengumpat kawannya kerana dia jahil. Mengumpat saudaranya kerana dia jahil. Mengumpat adik-beradiknya kerana dia jahil. Mengumpat mak mentua, bapak mentua ni kerana dia jahil. Masya-Allah tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku dinaikkan ke langit, kata Nabi, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku dari tembaga. Aku melalui kaum yang mempunyai kuku, tuan-tuan, dari tembaga, dan mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka. Cakar muka. Itulah kerja mereka. Nabi melalui mereka dengan Jibril AS. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Siapakah mereka itu? Tangan kuku mereka daripada tembaga. Mereka cakar muka mereka, cakar dada mereka, cakar badan mereka. Habis badan mereka. Allah tuan-tuan. Berdarah. Cakar lagi. Berdarah, cakar lagi. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah itu wahai Jibril?
Apa jawab Jibril? Jibril berkata, mereka lah orang-orang yang memakan daging manusia dan mengaibkan maruah mereka. Memakan daging manusia, mengumpat ni macam makan daging manusia, mengumpat kawan kita macam makan daging dia. Mengumpat adik-beradik macam makan daging dia. Mampu tak kita makan daging adik-beradik kita? Lepas tu, tuan-tuan, makan daging manusia dan mengaibkan maruah kita. Mengaibkan maruah. Mengaibkan maruah. Dan biasanya tuan-tuan dan puan, keadaan mengumpat yang seperti ini berlaku kerana dia musuh kita. Musuh politik, musuh perniagaan, musuh nak berebut kuasa, musuh nak merebut title, musuh nak merebut penganugerahan sesuatu, musuh nak merebut kenaikan pangkat. Kita mengumpat dia. Tahu pula tuan-tuan, dia naik pangkat, dia junior kita, 3 tahun junior. Dia naik pangkat, kita tak naik pangkat. Udahlah tuan-tuan. Duduk pergi kafeteria, pergi kantin, tak ada cerita lagi lah. Menjeling dia. Kalau kawan yang naik pangkat tadi duduk tuan-tuan di meja sebelah tadi, kat kursi sebelah tadi, di satu meja, jeling. Inilah yang berlaku tuan-tuan dia. Macam mana kita dah kenal kawan kita, dah bekerja 17 tahun tuan-tuan puan. Kita tak naik pangkat, dia naik pangkat. Adalah bos-bos kita ni, bukan seorang, bukan dua yang buat penilaian, assessment. Ini evaluation, annual evaluation, annual assessment atas mutu kerja, atas produktiviti kerja, atas menjaga masa, atas tuan ikut dia punya deadline. Atas berapa segi lagi? Atas disiplin kerja. Dan dia di depan. Walaupun dia junior 3 tahun, dia di depan kita. Dan lembaga yang terdiri daripada 4-5 orang lembaga memilih, tuan-tuan, dia daripada kita. Memilih dia. Kerana dia mempunyai rekod yang lebih baik daripada kita. Walaupun katakanlah kita mempunyai kelulusan yang sama atau kita mempunyai kelulusan akademik yang lebih tinggi daripada dia. Tuan-tuan kita sibuklah. Asalkan sampai di rumah cerita dengan isteri. Masa majlis kahwin pula. Tuan-tuan, majlis kahwin. Minggu itu ada majlis kahwin. Naik pangkat tu 2 minggu yang lepas. Kita cerita. Kau tahu dia ampu, dia mengampu. Ya Allah, kau tahu dia mengampu. Bawa lah mangga pergi rumah bos. Bawa durian king lah pergi rumah bos. Anak bos sakit tuan-tuan dekat hospital. Dia dulu. Doktor tak sampai, dia sampai dulu. Tengok tuan-tuan. Mengumpat. Ini mengumpat. Suka ke dia mendengar? Kan ingat tadi, mengumpat ialah perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kalau dilakukan kepada dia, dia tak suka benda tu. Tuan-tuan. Dan ini berlaku. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, siapa yang melarang seorang daripada mengaibkan maruah saudaranya, maka Allah akan menahan mukanya daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Siapa yang mempertahankan maruah? Kita. Apa kita mempertahankan? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, tak ada kita menyentuh apa-apa pun. Apa dia lagi? Kalau misalnya tuan-tuan dia bercerita dalam kumpulan dia, kita tak masuk campur dalam cerita itu, tak meraihkan lagi penceritaan yang semuanya termasuk dalam ghibah ataupun mengumpat itu. Ataupun 3, tuan-tuan, kalau ada kekuatan lagi, Dahlah, dia dah naik pangkat dah. Kita terimalah. Dia bukan letak kat unit kita pun, dia unit yang lain. Bukan kita jumpa dia pun. Floor pun lain. Dia tingkat 9, kita tingkat 3, kan lain. Tak payahlah mengumpat siang, malam, pagi, petang kita mengumpat dia. Kita makan daging dia. Kau tak tahu kita makan daging dia. Kau tak tahu tak besok dekat akhirat, besok kita cakor muka kita. Dahsyat. Beritahu dia. Tuan-tuan, ada satu hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan. Apa dia? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jangan jatuhkan orang. Jangan diskredit orang. Jangan jatuhkan reputasi orang. Jangan melaga-lagakan orang. Jangan menimbulkan aib-aib orang. Dia
gaduh je. Orang sebelah bagi tahu aku, gaduh suami isteri. Melempar-lempar pinggan semua. Jangan. Itu soal private suami isteri. Kenapa kita masuk campur? Kenapa kita mengapi-ngapikan? Mengapi-ngapikan dalam kepala kita supaya kau benci dia, kau benci dia, kau benci dia, kau benci. Kita kan hidup satu taman. Kita kan berjiran. Rumah sebelah menyebelah. Dia di belakang, kita di depan. Apa masalah kita ni? Kan elok kita bersama. Kan elok kita hormat menghormati. Kan elok kita sayang menyayangi. Kan elok kita dalam satu kooperasi untuk berkasih sayang, sebarkan silaturahim di antara kita. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Barulah seronok. Hidup di satu taman kita seronok. Jumpa Pak Wan, Mak Wan kita seronok. Jumpa Cik Timah dengan Cik Zain kita seronok. Kan itu. Kita jumpa di pasar kita seronok. Kita jumpa di Tesco kita seronok. Kita jumpa di supermarket kita seronok. Kita jumpa di tempat kenduri kita seronok. Kan? Tapi kalau kita jadi manusia pengumpat, manusia pengeji, manusia penuduh, manusia yang menjatuhkan maruah orang, manusia yang tak senang hidup kalau orang berjaya, tuan-tuan dan puan, jangan. Dan ini tuan-tuan dan puan satu dosa yang sangat besar. Pintu neraka tertutup buat kita. Pintu neraka terbuka luas untuk kita. Pintu syurga tertutup buat kita. Bagi mereka yang terlibat dalam ghibah, mengumpat. Janganlah tuan-tuan. Okey, apa nak buat? Pertama tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang pertama, kita faham, kita tahu mulai daripada hari ini, dah lama pun tahu bahawa ghibah ini adalah salah satu sifat mazmumah. Yang kedua, ghibah, kita mengatakan melakukan sesuatu tuan-tuan yang tidak suka kepada orang yang kita umpat tu. Kita tidak tak suka. Saya dah bagi banyak contoh tadi tuan-tuan. Contoh di peringkat diri, contoh di peringkat keluarga, contoh di tempat kerja. Dah bagi contoh. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, dalam majlis-majlis yang macam itu, orang mengumpat ni, jangan kita masuk campur. Jangan masuk campur. Jangan kita menjadi a party to it. Jangan. Apa yang kita nak buat? Yang keempat, kalau tak masuk campur, redakan. Macam mana cara meredakan? Kita tak join. Atau kita join sekejap, bagi nasihat. Apalagi kalau kita yang lebih tua daripada mereka, bagi nasihat. Ini bulan Ramadan ni. Ini malam ni malamnya ke-27. Nak mengumpat apa? Tak boleh. Mengumpat ni dosa besar. Tak masuk syurga. Apalah guna kita berpuasa? Apa guna kita berpuasa? Din, Man, Ati, Jah. Apa guna kita berpuasa ni? Kita mengumpat. Mengumpat ni pula bukan dosa kecil, dosa besar. Tuan-tuan dan puan ni. Yang kelima, apa yang kita buat yang kelima? Yang kelima, tuan-tuan dan puan, kita potong cerita tu, kita pendekkan cerita tu. Kalau boleh kita mempertahankan. Yang orang ketuk-ketuk ni Cik Jamal, kau kutuk Cik Jamal ni pasal apa? Kan Cik Jamal ni nampak berkhidmat dengan kampung kita. Cik Jamal dah pindah kat sini dah 14 tahun dah, kau tahu. Jalan ni Cik Jamal, usul daripada Cik Jamal. Kita bila balai raya ni, usul daripada Cik Jamal. Kan nampak dia, kita buat apa? Kita lebih senior duduk di tempat ini. Apa ni? Mat, kau dah 21 tahun duduk tempat ni. Apa yang kau buat? Kau tengok dia Cik Jamal. Dia datang sini, baru bangun kampung ni. Baru ada nyawa kampung ni. Baru nampak kampung ni membangun. Hebat kampung ni. Baru kampung ni mencerminkan sebuah kampung contoh. Misal begitu. Taman contoh. Jadi inilah tuan-tuan. Kita pertahankan. Yang mana pertahankan, kita pertahankan. Kita pertahankan reputasi. Sebab dia melibatkan reputasi. Dia melibatkan status. Dia melibatkan kedudukan dia dalam masyarakat. Dia melibatkan maruah. Sebab itu saya harap tuan-tuan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tuan-tuan dan puan janganlah kita terlibat tuan-tuan. Jangan kita terlibat. Akhirnya tuan-tuan janganlah. Kita kunci lidah kita. Kita kunci mata kita. Kita kunci telinga kita. Dan dengan ilmu sedikit yang kita belajar. Dan tuan-tuan mendengar tuan-tuan insya-Allah tajuk hari ini ghibah atau mengumpat pagi ini.
Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, 26 hari bulan Ramadan sekarang ni, hari ini, marilah kita ubah cara berfikir, ubah cara bertindak. Mari kita bersihkan hati kita, tuan-tuan. Bersihkan hati. Macam mana nak bersih hati? Malam 27, malam ni malam 27, tuan-tuan. Apa kita nak buat? Tarawihlah, tuan-tuan. Bertadaruslah, berzikirlah, berdoalah, banyak menangislah, gugurkan air mata lah, tulis ke belakang lah, buat reflection lah, buat muhasabah lah, bertafakur lah. Ini kita kena buat. Tuan-tuan, insyaAllah, mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan, kita tidak termasuk dalam kumpulan manusia yang memang seolah-olah kita tuan-tuan mendepankan diri kita ke api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau, tuan-tuan. Mulai daripada hari ini, no more ribah, no more. Umpat-mengumpat, keji-mengeji, jatuh-menjatuh, mengaibkan orang, no more. Tak ada lagi dalam hidup kita, insya-Allah. Tak ada lagi dalam hidup saudara, tak ada lagi dalam hidup saya, tak ada lagi dalam hidup isteri, tak ada lagi dalam hidup suami. Dulu orang kata, tuan-tuan, kalau mengumpat ni perempuan. Sekarang ni, tuan-tuan tengok dalam surat khabar siapa yang mengumpat. Tuan-tuan tengoklah, dalam parlimen ke, di luar parlimen ke, dalam undangan negeri ke, di luar undangan negeri ke, dalam mesyuarat ke, sebelum mesyuarat, selepas mesyuarat, dalam jabatan kita, dalam company kita, dalam syarikat kita, mengumpatlah, tuan-tuan, mengumpat. Berhentikan. Segera. Hari ini juga berhentikan. Sekarang jam saya menunjukkan tepat 7.30. 7.30, tuan-tuan, insya-Allah 7.30. Pada 19 hari bulan hari ini, kita nak berhentikan satu budaya namanya budaya mengumpat. Tak hendak budaya itu segar, tumbuh dalam jiwa, dalam diri, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pandangan, pendengaran kita. Tak nak lagi dah, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengakhirkannya seperti biasa, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Adik, ni. Ini, tuan-tuan, Tuan-tuan, ini adalah anjung husnul khatimah. Saya ulang lagi, tuan-tuan dan puan. 27 besok, malam ini malam 27 Ramadan. Tuan-tuan, bersempena dengan 27 Ramadan ni, bagi orang-orang Arab, orang Timur Tengah, bagi mereka 27 hari bulan ni macam seolah-olah 27 Ramadan ni seolah-olah dah itulah dia Lailatul Qadar, tuan-tuan dan puan. Jadi malam yang seperti ini ni, hari yang seperti ini 26, malam ni 27, besok 27, apa kata tuan-tuan? Kalau kita wakafkan, kalau kita zakatkan, kalau kita infakkan, kalau kita sedekahkan, kalau kita fidyahkan, kalau kita amal jariahkan, kalau kita amal salihkan, kita beri kepada anjung husnul khatimah ni, tuan-tuan. Inilah satu-satunya projek. Tuan-tuan tengok, projek ni ada masjid, tuan-tuan, ada masjid. Tuan tengok ada masjid. Tengah-tengah tu ada masjid. Ada masjid, tuan-tuan tengok. Ada masjid. Ya. Masjid ni boleh memuatkan 1,000 orang dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah. Masjid ini. Dan masjid ini, tuan-tuan, bila beroperasi nanti 2 tahun daripada sekarang, insya-Allah pembangunan akan dimulakan dengan masjid, tuan-tuan. Nanti saya akan cerita sedikit tentang pembangunannya. Masjid ini tiap-tiap pagi besok bangun pukul 4. Semuanya bangun pukul 4, tuan-tuan. Wajib yang datang besok program-program dalam bentuk modul. Programnya all in modular form. Modul 1, modul 2, modul 3. Each module running for 3 days and 2 nights. Setiap modul berjalan selama 3 hari 2 malam, tuan-tuan. Apa? Pukul 4 bangun, apa nak buat? Sembahyang hajat, sembahyang taubat. Tuan-tuan. Apa lagi, tuan-tuan? Sembahyang tasbih. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, witir, nangis. Nangis, tuan-tuan. Laki-laki nangis, perempuan nangis. Nangiskan. Titiskan air mata, tuan-tuan. Kerana malaikat maut datang bertemu dengan kita. Malaikat maut datang bertemu kita. Nama dia Anjung Husnul Khatimah sebab, tuan-tuan, struktur kompleks ini, tuan-tuan, facilities yang ada nak membawa tuan-tuan dan perempuan menjadi insan-insan yang berjaya di dunia, yang berjaya di akhirat. Menjadi insan yang akan dimatikan dalam Husnul Khatimah. Sesuai dengan doa, tuan-tuan, doa saya, tuan-tuan. Dah berpuluh-puluh tahun kita mengangkat tangan mengaminkan doa ini. Apa doanya? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan mati yang baik. Apa mati yang baik? Perkataan yang terakhir keluar daripada mulut kita bila kita nazak berada dalam sakratul maut nanti. Perkataan itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
supaya anak kita mentalkinkan kita, tuan-tuan. Mengajarkan kita mengucapkan kalimat ini, insya-Allah. Tuan-tuan, inilah dia husnul khatimah. Jadi mereka yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 yang namanya ibu dan ayah datang. Datang, tuan-tuan, ada 5 modul untuk mereka. Tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Mereka datang dengan tarikh pilihan mereka. Bila lapang datang, bila lapang datang. Hari-hari nanti di tempat ini ada 250 orang, 250 orang. Itu untuk mak bapak. Untuk anak-anak daripada 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun datang. Datang untuk menjadikan anak-anak tuan-tuan, anak saya, anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang inilah yang boleh menkhidmati mak ayah waktu sihat, menghormati mak ayah waktu sakit ringan, menghormati mak ayah waktu sakit berat, menghormati mak ayah waktu dalam sakratul maut, dalam nazak. Anak kita menkhidmati kita. Antara khidmatnya, menghulurkan kepada kita yang kita perlukan sangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya kita mati dalam husnul khatimah. Anak yang macam mana? Anak yang tak pergi masjid tak boleh buat tugas ini. Anak yang tak semayang tak boleh buat tugas ini. Anak yang tak cari ilmu tak boleh buat tugas ini. Anak yang siang malam merempit tak boleh buat tugas ini. Anak yang berpoya-poya tak boleh buat tugas ini. Anak yang merendak siang, petang dan pagi dan malam tidak boleh buat kerja ini, tuan-tuan dan puan. Anak yang derhaka kepada mak dan ayahnya tak boleh menghulurkan kita. Tak boleh menghulurkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di sinilah workshopnya. Di sinilah college-nya. Di sinilah universiti rakyatnya. Namanya Anjung Husnul Khatimah. Yang kita akan bina. Apa yang kita bina, tuan-tuan? Kita bina dengan prinsip non-profit making. Tidak ada satu sen pun untuk keuntungan. Segala-galanya dibuat on voluntary. Segala-galanya dibuat, tuan-tuan, untuk kita membantu. Tanpa mengirakan satu sen pun apa-apa balasan kepada kita. InsyaAllah, harganya, tuan-tuan, bangunan 12 juta ringgit. Tanah 1 juta. Tanah 1 juta ringgit kita dah beli, tuan-tuan. Saya dan family telah beli. Dan kita wakafkan tanah itu. Nama atas tanah itu nanti dalam gerannya bukan nama saya, walaupun saya beli. Bukan nama anak saya dengan nama isteri saya. Nama dalam geran nanti ialah Majlis Agama Islam Selangor. Pemegang amanah wakaf, kerana saya wakafkan tanah itu. Di atas tanah 4.5 ekar itu yang kita beli harganya 1 juta itu, tuan-tuan, akan didirikan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah, dan mana-mana dapat sumbernya? Sumber kewangan, sumber dana. Pertama, wakaf. Kedua, zakat. Saya nak menekankan, kita bukan pemungut zakat, kita penerima zakat. Ketiga, sedekah. Keempat, infak. Kelima, tuan-tuan, fidyah. Keenam, amal jariah. Ketujuh, fi sabilillah. Dermalah, tuan-tuan, dermalah. Sekarang juga, tuan-tuan. RM1, walaupun RM1. Derma ini ada 3 peringkat. Yang pertama, individu. Tuan-tuan, sebagai individu, tuan-tuan, anak-anak kita ni, tuan-tuan, ada 6-7 orang anak. Semua dah bekerja dah, tuan-tuan. Kalau satu orang RM10, 6 orang dah RM60 anak kita, tuan-tuan. RM1 boleh, RM10 boleh, RM100 boleh, RM1000 boleh. Anak tuan-tuan pun bergaji besar. Ada gaji sampai RM17,000, RM18,000. Tak kalah tak boleh nak bangunkan ini, tuan-tuan. Supaya nama kita tercatat sebagai ahli syurga. Kerana kita bersama-sama membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang kedua, family. Ramai family. Berapa banyak family, tuan-tuan? Household. Thousands and of families. Millions, hundreds of millions, puluh million Muslim, tuan-tuan dan puan. Kalau satu family, satu sumbangan. Satu family, satu sumbangan. Pungut daripada anak-anak. Suami dan isteri pungut, tuan-tuan dan puan. Masukkan dalam akaun kita, tuan-tuan. Masukkan dalam akaun kita. Satu lagi, tuan-tuan. Yang company-company, syarikat-syarikat, badan-badan pertubuhan dan sebagainya. Korporat, badan-badan korporat, tuan-tuan. Dermakanlah, tuan-tuan. Saya yakin, tuan-tuan, ada peruntukan untuk membayar zakat dan certain portion is given back to you for your disbursement. Tuan-tuan yang akan bersedekahkan. Tuan-tuan yang akan membagi-bagikan balik zakat yang dipulangkan semula kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan membagi-bagikannya. Agihkanlah kepada Anjung Husnul Khatimah. Agihkanlah sebahagiannya, tuan-tuan dan puan, kepada Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi, tuan-tuan, sumbangan-sumbangan yang agak besar, tuan-tuan, dikecualikan pada cukai pendapatan. Bersama dengan Perbadan Wakaf Selangor. Tuan-tuan, kompleks ini akan dibangunkan Yayasan Sabha yang saya pimpin dengan Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS. Anak syarikat MAIS. Kita bersama-sama dengan MAIS ni. Jadi menggunakan MAIS kita dapat tax exemption, tuan-tuan. Kita dapat pengecualian cukai
dan tuan-tuan akan diberi pengecualian cukai. Resit-resit akan dikeluarkan. Dan insya-Allah dengan Perbanan Wakaf Selangor kita jamin tak ada teris, tak ada satu sen pun yang teris tuan-tuan. Tak ada satu sen pun yang teris. Dengan sistem accounting, sistem auditingnya yang canggih, yang up to date tuan-tuan dan puan, dengan sistem keamanan, integriti yang tinggi, inilah yang kita akan bangunkan. Insya-Allah dalam 2 tahun, 2,5 tahun nanti siaplah. Saya nak jemput tuan-tuan seluruh Malaysia, Singapura, Sabah, Brunei, Sarawak dan sebagainya. Selatan Thailand, Indonesia. Marilah kita datang tuan-tuan. Lagi kita datang. Datang untuk mengikuti program 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Yang tua, ibu bapa ada 5 modul. Yang anak-anak kita ada 4 modul tuan-tuan. Datanglah. Yang miskin free of charge. Free of charge. Saya yang mewakili yayasan itu cubalah mendapatkan dananya bagi membantu yang miskin supaya mereka tidak terbeban untuk datang ke tempat ini. Tapi yang mampu seperti tuan dan perempuan, kita tak kenakan yuran. Tapi di pintu-pintu nanti ada tong-tong besar, tong-tong derma yang besar tuan-tuan. Masukkanlah. Dan tuan, fasilitasnya 3 star hotel. Semua fasilitasnya daripada mula datang sampai habis 3 hari 2 malam. Makanannya 3 star hotel, penginapannya 3 star hotel, layanannya 3 star hotel, penyajiannya 3 star hotel, kebersihannya 3 star hotel. Tuan-tuan nilai sendirilah. Kalau kita makan satu hari 4 kali makan, duduk di hotel 3 bintang, berapa yang perlu dibayar? Itulah yang dimasukkan dalam tabung dengan ikhlas oleh tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya sekali lagi memohon tuan-tuan dan puan, marilah tuan-tuan, telefon ini. Nombor telefon ni ada tuan-tuan Nombor telefon. Ada nampak nombor telefon? Nombor telefon 013 628 3985. 013 628 3985. 013 628 3985. Tuan-tuan dalam tu tuan-tuan tengok dalam running dalam skrin tu ada nombor telefon dan juga nombor akaun tuan-tuan dan puan, akaun. Terus saja. Tuan-tuan build in, tuan-tuan ada nombor akaun. Tuan-tuan tak ada. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, Allah memberikan kekuatan kepada kita. InsyaAllah untuk hubungi tuan-tuan. Tuan-tuan hubungi nombor ini. Atau nombor saya, terus nombor saya. Nombor saya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali 019. Tuan-tuan 019 213 0147. 019 213 0147. 019 213 0147. Tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan. Pada masa yang sama tuan-tuan, saya dah menerbitkan tuan-tuan buku ni. Ini buku, 3 buku. Tuan-tuan, 3, ini satu lagi dek. Kita ada 3 buku tuan-tuan dan puan, 3 buku yang saya tulis. Ini buku yang ke-41. Namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni saya tulis untuk anak tuan-tuan dan perempuan. Saya nak ubah minda mereka. Saya nak mengubah tata laku mereka. Menjadi anak yang salih, menjadi anak yang salihah. Anak yang mengkhidmati tuan-tuan masa sihat. Anak yang mengkhidmati tuan-tuan masa sakit ringan. Anak yang mengkhidmati tuan-tuan masa sakit berat. Anak yang mengkhidmati tuan-tuan masa tuan-tuan berada dalam sakratul maut, dalam nazak nanti. Anak-anak inilah yang menghulurkan kalimat ayah, mama, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah anaknya. Satu lagi tuan-tuan dan puan, buku ini. Ini tuan-tuan Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Ini ditujukan kepada mereka yang berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan. Mungkin abang, mungkin bapa, mungkin emak tuan-tuan dan puan. Supaya buku ini beri pedoman kepada kita untuk mati dalam husnul khatimah. Pedoman apa dia ilmunya, pedoman apa dia ibadahnya untuk mati dalam husnul khatimah. Pedoman macam mana sembahyangnya, macam mana membaca Quran yang betulnya. Pedoman macam mana kita mesti mendekatkan diri kepada Allah. Pedoman mesti mana kita nak bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bukunya tuan-tuan, masya-Allah Kemudian ada buku yang ketiga semalam terbit tuan-tuan. Buku yang ketiga saya tak bawa. Saya tak bawa buku tu. Buku yang ketiga semalam dah ada. Tajuknya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, isteriku ketua bidadari syurga. Saya tulis buku itu tuan-tuan nak yakinkan kepada seluruh wanita, isteri kita, anak dara kita, anak perempuan kita, supaya mereka berusaha untuk menjadi ketua bidadari syurga. Ahli syurga, bidadari, bukan bidadari, bukan ahli syurga saja. Menjadi ketua bidadari syurga. Buku tu dah siap. Semalam baru siap tuan-tuan. Semalam baru siap buku tu. Dan tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah 3. Maknanya 3 serangkai. Buku tu nanti tuan-tuan insya-Allah 3 serangkai. Buku yang pertama
Buku yang kedua, buku yang ketiga ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dapatkan balik, tuan-tuan dapatkan insya-Allah 0136283985, 0136283985. Hubungi Puan Suraya. Tuan-tuan dan puan, Puan Suraya ni telefon dia satu, tuan-tuan. Yang itulah telefon dia. Ketat lah tuan-tuan, padat telefonnya. Tuan-tuan tinggalkan pesan, tuan-tuan tinggalkan pesan tuan-tuan. Tuan-tuan buat, tuan-tuan tinggalkan pesan, insya-Allah buat WhatsApp, SMS kan kepada dia. Dia akan balas tuan-tuan. Dia akan balas insya-Allah. Dan boleh terus kepada saya 0192130147. 0192130147. Saya berjumpa lagi pada tuan-tuan, tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jangan lupa hari ni tuan-tuan, hari ni pukul nanti tuan-tuan dan puan insya-Allah pukul 3 nanti tuan-tuan. Pukul 3 saya akan bersama dengan PPZ, Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan, Perbadanan Pusat Zakat Wilayah Persekutuan, saya akan muncul tuan-tuan dan puan insya-Allah dalam program live tuan-tuan bersama dengan PPZ Wilayah Persekutuan tuan-tuan. Insya-Allah di antara dalam Malaysia ni pungutan yang paling tinggi Selangor dengan PPZ, Selangor dengan wilayah. Tuan-tuan mencecah melebihi daripada para 0.5 bilion tuan-tuan dan puan ya. Yang itu kita nak bincang nanti. Tolong tuan-tuan pukul 3 nanti. Pukul 5 nanti tuan-tuan macam biasalah tuan-tuan ya. Program forum kita pukul 5 dan malam ini tuan-tuan insya-Allah pukul 10 malam ni. Pukul 10 malam ni tuan-tuan kita akan berbincang. Tuan-tuan akan tengok poster-posternya akan diberi kepada tuan-tuan dan puan insya-Allah ya, tuan. Antara pembincang malam ini ialah Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Tuan Ibrahim Tuan Man di antara ahli panelnya termasuklah Syed Qadir Al-Jufri dan tuan-tuan dan puan insya-Allah termasuk Akil Hai. Saudara Akil Hai malam ni tuan-tuan pukul 10. Akil Hai, Syed Abdul Qadir Jufri dan satu lagi tuan-tuan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan malam ni pukul 10 dan petang ni pukul 5 petang dan pukul 3 ada, pukul 5 ada, pukul 10 ada, pukul 3 dengan PPZ Wilayah Persekutuan, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan insya-Allah. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Insya-Allah apil saya, harapan saya tuan-tuan gugurkan satu sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah yang nak digugurkan pagi ini? Sifatnya ialah mengumpat atau ghibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah. #Salam Husnul Khatimah.